Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahaya dan ini agenda awal ni. Kita nak bercakap berkaitan dengan bajet 2023, fokus-fokus utama terutamanya bagaimana untuk kita melihat kepada poket rakyat, corak perbelanjaan kerajaan dan juga perkara-perkara lain terutamanya berkaitan dengan subsidi dan sebagainya, percukaian dan bagaimana ia membentuk satu keadaan yang lebih baik terutamanya dalam keadaan ekonomi Malaysia menjelang 2023. Jadi bersama-sama saya menerusi dalam talian ketika ini adalah pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia atau Minda UKM, Profesor Tan Sri Dr. Azlan Ghazali yang kini berada di Boston di Harvard. Dan kita berterima kasih kepada Tan Sri kerana bersama-sama dengan Astro Awani hari ini. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Tan Sri. Saya membaca lantaran apa yang dinyatakan oleh Tan Sri terutamanya di Facebook, menyatakan pandangan, harapan dan juga perkara-perkara yang mungkin tidak sepatutnya berlaku dalam bajet 2023. Tetapi sebagai permulaan ini mungkin sebenarnya apa fokus yang Tan Sri rasakan dalam belanjawan ataupun bajet 2023 ini? Okey, first of all terima kasih pada Astro kerana bagi ruang bercakap saya untuk berkongsi walaupun jauh sekarang ni daripada Malaysia. Yang paling penting ialah kita kena pastikan bahawa bajet 2023 adalah untuk tahun 2023, bukan tahun lepas ataupun bukan tahun ini maksudnya. Untuk tahun 2023, meaning mengambil kira apakah situasi ekonomi pada tahun 2023 berdasarkan unjuran-unjuran terkini yang banyak kita dapati di dalam banyak perbincangan, dan juga bagaimana kita nak memastikan walau apa jua tindakan kita untuk tahun 2023 itu kelangsungan dalam konteks pembangunan jangka panjang negara dapat diteruskan. Dan yang pastinya bagi saya lah, walau apapun kejayaan yang kita nak tuntut ataupun yang kita nak isytiharkan untuk negara kita ni, ianya mestilah dapat dirasai oleh rakyat, firma dan semua orang yang berada dalam negara kita. Jadi penting untuk kita memastikan gabungan tahun hadapan, jangka panjang dan juga memastikan ianya sampai kepada rakyat dalam konteks kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Itu dia bukan 2023 saja, dia bukan jangka panjang dan dia bukan hanya melihat kepada industri besar-besaran tetapi juga kepada rakyat secara keseluruhan. Itu amat penting bagi saya. Ya, Datuk ada menyatakan sebelum ini beberapa tip penting dan memberi cadangan dan apa yang perlu kita lihat dan sebagainya. Saya nak memberi fokus dahulu Datuk Tan Sri berkaitan dengan perkara-perkara lain sebelum kita melihat kepada emolumen, rasionalisasi berkaitan dengan subsidi dan sebagainya. Perkara penting adalah untuk melihat kepada poket rakyat. Itu juga yang dinyatakan oleh Tan Sri. Apa makna besarnya poket rakyat ini? Ya, sebab kadang-kadang dalam kita, terutama orang-orang macam saya juga, bila kami berbincang tentang ekonomi, bila ahli-ahli ekonomi melihat prestasi pertumbuhan ekonomi negara, antarabangsa dan sebagainya, lazimnya ahli-ahli ekonomi akan merujuk kepada petunjuk-petunjuk lazim dalam ekonomi. Kadang-kadang orang luar pun tak faham apa yang kita cakap pun. Kita bercakap tentang keluaran dalam negara kasar, kita bercakap tentang prestasi industri, prestasi pelaburan asing, tentang pertumbuhan ekonomi global dan sebagainya. Semua ni penting, tak salah. Cumanya adakah ianya dapat diterjemahkan dalam konteks kehidupan harian rakyat? Itu yang saya maksudkan dengan melihat dan memastikan bahawa mutakhirnya poket rakyat itu dapat diisi sewajarnya. Bukanlah maksud saya kita kerajaan mengisi, tetapi peluang-peluang pekerjaan, status pendapatan rakyat yang akhirnya diterjemahkan kepada kehidupan mereka, kualiti kehidupan mereka. Jadi berarti kalau pendapatan whatever kejayaan itu tidak translate kepada pendapatan rakyat, jadi rakyat mungkin akan bertanya pertumbuhan apa ini? Jadi itu sebab itu yang terkini saya post dalam Facebook saya. Saya faham Menteri Kewangan dan juga Governor
kedua-duanya menyertakan ataupun memberi pandangan mereka dan merujuk kepada angka-angka ekonomi. Tetapi untuk Tuan Ehsan, saya cuba buat satu macam soal selidik ringkas secara maya lah. Saya bertanya kepada orang, apa pandangan anda? Rata-rata yang respon kepada saya kira kalau bukan 1% pun hampir 95-98% mengatakan bahawa mereka tidak merasakan pemulihan itu. Mereka merasakan ekonomi semakin sempit, keadaan kehidupan semakin susah dan sebagainya. Jadi penting untuk kita memastikan keselarian di antara petunjuk-petunjuk ekonomi dan juga akhirnya dianya filter down, maksudnya menyerap ke bawah dan dapat dirasai oleh rakyat. Bagi saya itu sangat penting. Kita tak mahu rakyat celaru dan keliru ya. Nanti kita laporkan pertumbuhan yang baik tetapi mereka merasakan macam mana yang baik ni. Kerana mereka rasa hidup mereka makin susah dan sebagainya. Kita laporkan contohnya kita laporkan kadar inflasi terkawal sekitar 4.4% pada bulan Julai yang lalu, tetapi bila kita pergi ke bawah rakyat mengatakan bahawa mana ada yang benda yang murah, benda semua makin mahal. Jadi akhirnya itulah yang akan diterjemahkan oleh rakyat secara keseluruhan. Berkaitan dengan celaru dan juga kekeliruan rakyat dan juga mungkin Datuk ada menyatakan bahawa kerisauan Tan Sri berkaitan dengan corak perbelanjaan kerajaan. Ini satu perkara yang besar juga untuk kita fahami. Apa yang dimaksudkan dengan corak perbelanjaan kerajaan yang mungkin ada kerisauan dari sudut Tan Sri? Ya. Bajet ni kita harus ingat, ianya adalah bajet untuk kerajaan kita. Ya, kerajaan kita ni bukan mesin cetak wang ni. Kerajaan kita sama macam kita. Kalau kita nak menentukan bajet perbelanjaan rumah kita, kita melihat kepada pendapatan kita. Kita melihat kepada unjuran pendapatan kita, keupayaan kita untuk menjana pendapatan. Jadi sama juga dengan kerajaan, tak berbeza. Yang sebenarnya mudah saja nak faham tentang bajet ni. Sejauh mana kerajaan mampu berbelanja juga tertakluk kepada pendapatan yang kerajaan perolehi. Ya, jadi berarti penting untuk kita melihat unjuran pendapatan ini. Dan apa yang saya cuba angkat ialah kerana isu status fiskal ataupun kekangan fiskal, kekangan dalam konteks keuangan kerajaan. Saya ingat semua orang sedia maklum bahawa kita dalam 3 tahun yang lepas, terutama dalam kes semasa menangani COVID, kita pada tahun 2020 kita dah berbelanja macam kita belanja 2 tahun atau 3 tahun, menghampiri 3 tahun. Kita berbelanja lebih daripada 500 bilion on top of bajet yang telah kita ada. Jadi berarti pada tahun berkenaan kita ada krisis, kita dah belanja lebih. Kita banyak berhutang on top of sebelum ini pun kita tahu masalah hutang kerajaan. Jadi defisit kerajaan dah mencecah 6% lebih. Maksudnya berada dalam ruang yang pada ahli ekonomi merasakan bahawa defisit itu adalah satu yang tidak sihat kalau kita teruskan. Jadi berarti apa yang saya risau ialah dalam memenuhi tuntutan rakyat dan mungkin dalam juga suasana sekarang ni adalah yang mengatakan bajet ini adalah bajet pilihan raya dan sebagainya, kemungkinan ada pandangan yang mengatakan we give as much, kita beri banyak-banyak. Tetapi dalam masa yang sama, do we have enough income? Adakah kita mempunyai pendapatan? Jangan nanti macam kita setengah orang beraya, hari raya belanja sakan, lepas raya duduk rumah tak makan apa nanti. Jadi berarti kita pun begitu. Kita kena pastikan bahawa corak perbelanjaan kerajaan ianya sesuatu yang lestari, satu yang kita boleh tanggung dan dalam masa yang sama ianya diselaraskan dengan pendapatan. Saya sebenarnya dalam beberapa minggu yang lepas ni memang saya banyak melihat angka-angka fiskal ni. Kalau kita lihat dalam perbelanjaan kerajaan ada 2 komponen yang saya sentuh. Yang pertama ialah 50% daripada perbelanjaan kerajaan tiap-tiap tahun sejak kebelakangan ini, lebih kurang begitu ya, 50% adalah perbelanjaan untuk emolumen kaki tangan awam dan juga persaraan. Umumnya berkait dengan jentera kerajaan. Saya tidak kata perlu kecilkan, saya tidak kata salah, cuma saya kata pada saya kita perlu lihat kewajarannya. Kalau itu wajar, teruskan. Kerana kalau itu keperluannya, jangan kita salah faham. Kerajaan tak semestinya sentiasa mengecil. Itu pun salah juga.
Jadi kita nak, perkataan yang saya gunakan adalah right sizing, size yang betul. Itu pertama. Dan yang keduanya ialah tentang bila mana Menteri Kewangan melaporkan bahawa tahun 2022 ini dijangka subsidi kita akan mencecah 80 bilion. Isu subsidi ini dah berlegar lama lagi dah. Daripada zaman saya ingat Datuk Seri Najib dulu, sebelum tu lagi mungkin dah kita pernah dengar subsidi bersasar. Tapi saya tengok dia masih lagi belum dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Ya, jadi berarti kalaulah subsidi benar-benar mencecah 80 bilion, kita kena faham apa nilai 80 bilion itu. Dalam calculation saya kata dia lebih kurang 4,000 buah sekolah. Dia sama dengan membayar kaki tangan awam seolah-olah ada 2 kali jentera. Kalau hari ini kaki tangan awam 1.7 juta, belanja emolumen lebih kurang 85 bilion. Jadi berarti kalau kita belanja 80 bilion untuk subsidi, seolah-olah kita menggajikan satu lagi kumpulan manusia. Jadi bagi saya itu satu pembaziran, minta maaf. Saya tahu ada manfaatnya, tetapi benda ni kalaupun baik pun dia tak boleh diteruskan. Kalau kita teruskan, bagi saya memang kita akan berhadapan dengan masalah. Jadi penting untuk kita mencorakkan perbelanjaan kita dengan tepat. Satu lagi adalah elemen yang saya belum discuss, tapi saya banyak orang dah bercakap tentang keupayaan kita untuk membayar hutang kita, service of debt ni. Dengan hutang yang meningkat sejak beberapa tahun yang sudah, sekarang ni pembayaran hutang, maksudnya setiap tahun kerajaan kena bayar balik, bayar faedah dan juga bayar pokok. Jadi berarti jumlah ini juga semakin meningkat. Jadi bagi saya, dalam kita nakkan kerajaan beri sebanyak-banyaknya, kita kena realistik lah. Kerajaan rakyat Malaysia, firma kena realistik. Kalau saya tengok dari segi jumlah pendapatan kerajaan, dinisbahkan, maksudnya kalau kita ambil kepada kadar KDNK, keluaran dana negara dasar, sebenarnya kita tidak, minta maaf, kita tidak berlaku adil kepada kerajaan. Kerana nisbah cukai, pungutan cukai kepada KDNK negara semakin hari semakin menurun. Kita nak jadi negara maju. Negara maju, jumlah cukai yang dipungut lebih kurang dalam 33-35% daripada nilai KDNK. Kita hanya 11% lebih saja. Jadi kita kena semua pihak lah, maksudnya kerajaan dan juga rakyat, yang semuanya kena mengambil maklum perkara ini dan tidak sewenang-wenangnya mendesak kerajaan untuk berbelanja dengan lebih besar. Saya tertarik bila Tan Sri cakap berkaitan dengan desakan, bila isu-isu berkaitan dengan seperti yang Tan Sri nyatakan tadi berkaitan dengan subsidi dan sebagainya, ini adalah tindakan populis, terutamanya bila kita nak bercakap berkaitan dengan realistik dan sebagainya. Bagaimana untuk perkara ini diseimbangi dengan baik, Tan Sri, supaya ia berlaku adil juga kepada kerajaan dalam masa yang sama seperti yang Tan Sri nyatakan tadi, poket rakyat juga dapat dipenuhi dan dapat dilaksanakan dengan baik. Bagaimana untuk timbang taranya dapat diadilkan, Tan Sri? Dia pertamanya ialah jangan kita ingat kerajaan itu dia macam mesin cetak wang. Itulah yang kadang-kadang membuatkan rakyat keliru. Dia kata apa susah, kerajaan cetak aja wang. Itu tak betul sebenarnya. Keduanya ialah kebergantungan kepada kerajaan, saya rasalah di Malaysia ini terlalu tinggi, sehingga kan semuanya merasakan bahawa itu adalah tanggungjawab kerajaan. Contohnya dalam konteks kita membantu rakyat, itu memang satu tanggungjawab utama mana-mana kerajaan pun. Kerajaan Malaysia mungkin antara sebuah kerajaan yang begitu banyak membantu rakyat, ya, kalau kita tengok jumlah subsidi tadi contohnya. Tetapi persoalannya, adakah bantuan itu bantuan yang betul, sesuai? Adakah wajar? Contoh yang paling mudah lah, adakah wajar seorang yang mempunyai pendapatan yang tinggi, 3-4 kereta, dan semuanya minyak mereka diberi pada harga yang subsidized? Adakah itu wajar? Ya, adakah wajar kadar yuran di universiti begitu murah untuk semua orang?
Saya tak ada masalah kalau kita nak bagi percuma kepada kumpulan pendapatan rendah ataupun yang miskin. Tetapi persoalannya ialah kita buat satu kaedah yang blanket. Tak kira siapa miskin kaya, semua orang bayar kepada kadar yang sama. Jadi rakyat harus faham bahawa ini bukan satu benda yang betul. Bantuan baik, bersikap nak membantu rakyat baik, tetapi biar kita bantu dengan cara yang betul, cara yang tidak memberi tekanan kepada kedudukan fiskal kita. Itu satu perkara yang penting. Jadi maksudnya teruskan bantuan, tetapi bantu dengan cara yang betul, ya, dan mampan. Dan dalam konteks kerajaan pendapatan juga kita harus ingat bahawa memang betul lah orang selalu kata it's my money. Dia kata perbelanjaan kerajaan itu duit saya. Betul lah, duit kita. Memanglah mana ada kerajaan cetak wang. Kerajaan dapat semua negara. Di Malaysia sekalipun, memanglah pungutan cukai merupakan sumber yang paling utama. Tapi kita harus faham bahawa inilah peranan kerajaan. Kerana bukan semua benda kita boleh beli dan milik kita. Saya bagi contoh dalam perkongsian saya kata kita boleh beli kereta. Kereta itu milik saya. Tapi saya tak boleh beli jalan raya. Jalan raya itu milik siapa? Siapa yang guna banyak? Adakah kita nak bil setiap orang guna jalan raya? Ini dalam ekonomi ni kita kena faham. Ada kemudahan-kemudahan awam, infrastruktur awam yang dianggap infra awam. Jadi inilah peranan kerajaan. Kerajaan kena mengambil tanggungjawab nak memastikan infra awam itu baik. Lampu di jalan, nak terangi jalan, siapa yang bayar bil? Itu abang bomba kita yang bekerja tu, dia tunggu bomba tu. Kalau rumah kita terbakar, bukan dia tanya kita bayar cukai tak bayar cukai. Dia akan datang. Jadi dia tak pernah tanya pun orang tu bayar cukai atau tidak. Tapi dia bersedia 24 jam dengan kelengkapan-kelengkapan dan latihan, dan mereka dibayar gaji. Siapa nak bayar ni? Jadi kalau rakyat semua nak percuma, ini masalah. Ini minta maaf tu, sebab tu saya kata percuma itu adalah dongeng sebenarnya. Yang bayar adalah sama ada saya bayar, saya guna, ataupun kita bayar, kita guna. Tak ada percuma dalam dunia ni. Jangan mudah tertipu lah dengan benda cuma-cuma ni. Tan Sri menyentuh berkaitan dengan cukai, dan juga Tan Sri ada menyebut berkaitan dengan pelepasan cukai versus cukai baharu, cukai makmur dan sebagainya. Ada penganalisis sebelum ini mendakwa bahawa sistem percukaian yang dilaksanakan di Malaysia disifatkan terkebelakang ataupun regresif. Apa pandangan Tan Sri berhubung dengan perkara ini? Sistem cukai ni, dia sebenarnya dia ada evolusi. Negara berada di peringkat yang membangun, baru merdeka, semakin maju, membangun, dan akhirnya Malaysia ni kita kena ingat, Malaysia ini dari segi konteks kategori income pendapatan negara kita ni selangkah lagi nak sampai tahap status negara berpendapatan tinggi. Itu kena ingat. Malaysia ni bukan tahun 70-an. Dan pendapatan saiz ekonomi negara semakin besar dan sebagainya. Jadi kaedah percukaian dia mesti evolve. Minta maaf, saya adalah proponen kepada GST. Semasa orang menentang GST, saya go around trying to explain kepada rakyat mengapa perlu GST. Kalau kita tengok saya tengok dalam beberapa laporan, hanya berapa peratus saja rakyat Malaysia yang membayar cukai. Maksudnya tidak sampai, terlalu kecil lah kalau tengok dalam jumlah tu memang sangat kecil. LHDN ada buat laporan ya, mengatakan bahawa hanya lebih kurang, kalau saya ingat, tapi jumlahnya kecil, lebih kurang dalam 2.3 juta. Hanya 2.3 juta individu yang bekerja membayar cukai. Ehsan, 2.3 juta yang bekerja membayar cukai. Berapa ramai yang bekerja? 15 juta. Berapa ramai penduduk Malaysia? 32 juta. Jadi berarti kalau kita ambil nombor mudah lah, 32 juta mengharapkan kerajaan memberi segala kemudahan, tapi hanya 2 juta yang membayar cukai. Jadi it is so obvious ini tidak betul. Sebab itu saya lihat kepada bila saya calculate angka tax base kita sangat rendah. Jadi kalau kita banyak orang bercakap tentang Jerman, tentang Norway, tentang Finland, negara-negara di Nordic itu,
Oh, dia kata di sana percuma pendidikan di Jerman. Tetapi berapa kadar cukai dia? Kadar cukai dia dengan GST-nya jauh lebih tinggi. Jadi kita di Malaysia ada satu persepsi yang sangat bermasalah. Kalau kerajaan kenakan cukai, kita kata macam rompakan daripada kerajaan. Dan jadi saya rasa perkara ini perlu di pendidikan, penerangan, dan of course kerajaan juga bertanggungjawab. Kalau dia collect cukai, dia mestilah memastikan perkhidmatan awam dan infra awam itu semakin baik. Jadi kalau tidak ada timbal balas begitu, rakyat akan marah. You could take more tax, but we don't feel that you are, maksudnya kerajaan memberi perkhidmatan yang lebih baik. Jadi berarti perkara ini sangat penting. Memanglah kadang-kadang kita dengar dari cukai korporat di Malaysia adalah tinggi berbanding dengan negara-negara sekeliling kita. Tetapi sebab kita reluctant untuk bergerak kepada kaedah yang lebih mempunyai base yang luas seperti GST, maka kita terpaksa tanggung. Minta maaflah, bagi saya itu satu kesilapan yang sangat besar dibuat. Saya tak mau menyalahkan secara spesifik, tapi bila mana isu ini dijadikan satu umpan ataupun satu tarikan kepada pertelingkahan politik, inilah jadi masalahnya. Saya harap kita semua berfikir balik dan sama-sama memikirkan bagaimana nak pastikan negara kita dapat terus makmur dan kerajaan berfungsi dengan baik dan rakyat pun menikmati kehidupan yang lebih baik. Jadi kita sama-sama ambil tanggungjawab. Ya, Tan Sri, apabila kita membawa suara rakyat, apabila kita mengkelaskan rakyat Malaysia ini, ada yang mungkin dikelaskan sebagai B40, T20, M40 dan sebagainya. Apabila kadang-kadang belanjawan ataupun bajet itu dibentangkan, ada keluhan-keluhan daripada M40 ataupun golongan pertengahan ini bahawa bajet ini tidak mesra kepada golongan-golongan tersebut. Ini membawa kepada isu-isu adil dan sebagainya. Tetapi adakah hal ini berkaitan dengan pemahaman sebenar rakyat dan juga masyarakat berkaitan dengan bajet itu sendiri? Pertama itu satu lagi kelaziman ataupun benda yang seolah-olah dah terpahat di dalam minda rakyat Malaysia. Ini B40, M40, T20 ni. Saya nak juga ambil kesempatan ni. Sebenarnya 40, 40, 20 ini ianya hanyalah bagaimana kita potong kek pendapatan rakyat saja. Kalau kita nak buat 60-40 boleh, kita nak buat 20-20-20-20 boleh, ikut sukalah. Bagi saya bukan isu itu yang sepatutnya menjadi seolah-olah hari ini saya rasalah kalau tak disebut B40 dan kadang-kadang M40 pun minta disebut juga seolah-olah macam bajet itu dah jadi salah. Sebenarnya kita kena melihat kepada pendapatan rakyat secara keseluruhan. Setiap kumpulan masyarakat mempunyai corak perbelanjaan dan keperluan-keperluan yang berbeza. Ya, jangan kita nafikan juga bahawa kumpulan pendapatan tinggi mereka juga merupakan penyumbang yang besar. Jadi ada elemen-elemen yang mungkin bersesuaian untuk mereka. Contoh, saya bagi contoh ya. Katakanlah seorang yang berpendapatan tinggi buat keputusan menghantar anak dia untuk belajar di luar negara dengan kos yang besar. Keputusan itu membuka ruang kepada pelajar yang mungkin daripada pendapatan rendah untuk masuk program dalam negara kerana dikosongkan masuk di hantar. Jadi berarti itu satu tindakan yang baik. Jadi perbelanjaan untuk menghantar anak belanja di luar negara, belajar di luar negara, kemungkinan dapat diberi sedikit insentif ataupun elemen percukaian. Ya, tetapi kumpulan ini tidak perlu cukai gula yang murah, tidak perlu beras yang murah, mereka tidak terkesan langsung dengan perubahan harga minyak. Ini ekonomi ya, kita ada keanjalan, elasticity. Maksudnya kalau harga berubah, macam mana permintaan kita berubah. Jadi kumpulan pendapatan rendah sebagai contoh. 3 komponen yang utama. Yang pertama makan minum mereka 37%. Kalau nak guna istilah B40, secara purata 37% daripada pendapatan mereka adalah untuk makanan. Jadi bantuan-bantuan yang bertumpu kepada aspek pemakanan, bekalan-bekalan makanan, mestilah mengambil kira kumpulan ini. Kumpulan ini dia sangat sensitif, dia mudah terjejas dan pengangkutan yang keduanya. Jadi berarti kita kena mempunyai target yang khusus lah. Kumpulan mid-40 pun memang saya pernah dengar. M40 ni kadang-kadang dia kata bukan M40 middle,
dia kata the missing 40. Sebabnya orang jaga yang bawah, B40 orang jaga, T20 orang jaga, yang M40 ni siapa nak jaga? Jadi M40 ni kumpulan pendapatan pertengahan. Jadi sebab itu penting data. Sebab itu penting dalam kita menjalankan bajet, mengenal pasti mengenal pasti tindakan inisiatif yang diambil. Kita mesti ada informasi tentang corak perbelanjaan mereka. Jadi berarti ini adalah kumpulan-kumpulan yang mempunyai corak perbelanjaan yang berbeza. Jadi berarti bagi saya lah, setiap kumpulan mesti dilihat di mana keputusan kerajaan membolehkan mereka merasakan bahawa keperluan mereka diambil kira. Tetapi jangan kita menganggap semuanya miskin. Itu salah. Ini masalahnya, kebanyakan polisi-polisi kita dah terlalu lama dalam ekonomi negara kita, jadi legasi kita ialah murah. Jadi bila kita terperangkap dengan istilah murah ini, akhirnya yang kaya pun nak kata dia maksudnya dia miskin, dan yang miskin memang terus miskin. Jadi ini masalah bagi saya. Kita perlu perbetulkan persepsi ini. Dan seperti yang saya kata tadi, memang bagi saya setuju. Kumpulan M40 juga harus dilihat. Tapi kena tahu bagaimana corak perbelanjaan mereka. Tan Sri, secara ringkas, Tan Sri menyatakan bahawa bajet 2023 perlu realistik dan kita perlu berpijak di bumi yang nyata, perlu adil kepada kerajaan dan juga rakyat itu perlu dipenuhi ataupun dilihat poket rakyat itu bagaimana. Tetapi di akhirnya, apa yang Tan Sri harapkan dalam pembentangan bajet 2023 ini yang akan dibentangkan pada 7 Oktober dalam memastikan bahawa untuk tahun ke depan ini kita lebih menggapai apa yang diharapkan, terutamanya dalam kita melihat kepada kestabilan ekonomi. Pertamanya yang kita kena pegang kuat ialah dan tahu bahawa tahun 2023 secara keseluruhan ekonomi akan menjadi lebih lembab. Kita tak payah nak debate lah krisis ke, maksudnya cedera ringan ke, cedera parah ke, ataupun maut ke sebagainya. Simple, global economy seluruh dunia akan mengalami kelembapan ekonomi. Ekonomi yang lebih perlahan dengan faktor-faktor global yang sangat jelas hari ini. Jadi itu dah memang jadi satu pengisytiharan yang tak boleh diubah lagi. Jadi persoalannya bagaimanakah Malaysia akan dikesani dan seterusnya kita filter down bagaimanakah different kumpulan-kumpulan masyarakat dan juga sektor-sektor ekonomi, industri kecil, sederhana dan besar akan terkesan akibat daripada kelembapan yang dijangka ini. Ingat itu, tahun hadapan adalah tahun ekonomi global akan menjadi lebih lembab dan Malaysia pasti akan terkesan. Saya dah tengok semua angka ni, memang pasti akan mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih perlahan. Positif tetapi perlahan. Dan seterusnya ialah bagaimana dalam kita mengambil tindakan-tindakan ini, kita juga dapat pastikan pembangunan jangka panjang kita juga dapat kita capai sebaik yang mungkin. Jangan lupa ya, kita telah ada rancangan Malaysia ke-12. Jadi di situ ada perancangan jangka panjang negara pembangunan. Jadi benda ini perlu digarapkan sekali dengan bajet 2023 dan akhirnya ianya hendaklah sesuatu yang tidak mengesani kedudukan fiskal dengan cara yang berbahaya kepada negara kita. Jadi bagi saya boleh dibuat Ihsan, tapi have to take maksudnya into consideration all of these factors lah. Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Tan Sri, kepada anda. Tan Sri di Facebooknya, Nur Azlan Ghazali, ada countdown menjelang ke bajet 2023. Ada tip dan juga perkongsian lanjut. Dan juga boleh komen Tan Sri di situ. Segala pandangan itu diambil kira dan juga cadangannya. Terima kasih Tan Sri bersama-sama dengan Esra Awani. Ini kita nak melihat bagaimana bajet 2023 memberi manfaat kepada negara dan keseluruhan rakyat secara khususnya. Baik, terima kasih kepada Tan Sri, terima kasih kepada anda yang menonton. Saya Sadaya, sekian agenda awal ni. Assalamualaikum dan jumpa lagi.